الله 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 يا الله 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 يا الله. Maut ni, dia ada dua keadaan yang banyak diceritakan dalam kitab yang kita pun doa hari-hari. Ni satu nama dia Husnul Khatimah. Khatimah ni khatam. Khatam ni penutup. Kalau kita baca khatam Quran kan, khatam. Husnul ni baik. Dan Allahumma rzuqna, moga Allah rezekikan kita mencapai yang inilah. Dan minta lindunglah daripada Allah. Jangan sekali-kali kita mencapai satu benda yang sangat menakutkan. Itu nama dia syuk. Ni syuk. Syuk ni jahat. Kata syuk ni mana jahat. Jangan ending dia ending jahat lah. Ending ni jahat. Okey. Imam Ghazali kata, macam mana kau nak tahu kau punya ending? Sama ada ending kau husnul khatimah ke, ending kau sul khatimah, it also depend on apa yang kita buat pada alam syahadah. Bukan Imam Ghazali kaum putih. Tapi sebab sini ramai ahli-ahli profesional kan. Cakap Melayu tak orang faham, jadi saya cakap orang putih. Boleh eh? Kau nak khabar gini kan. Kau jangan gitu kan, mengapa lah ustaz ni? Come on lah ustaz, saya orang KL. Jangan cakap Terengganu. Kau tak erti kata. Dia pintu dia su'ul khatimah ke, pintu dia su'ul husnul khatimah pada kematian. Dia tengok apa kita buat dekat sekali lagi alam syahadah. Alam syahadah yang mendunia. Dan adakah pengakhiran manusia itu ke syurga? Allahumma rzuqna, moga Allah rezekikan kita. Atau menakutkan pengakhiran dia di neraka? Dia juga depend apa yang dibuat pada alam syahadah. Itulah dunia. Sebab tu dia kata dunia inilah peluang. Dunia ini adalah tempatnya very critical. Tempatnya sangat kecemasan. Tempatnya sangat perlu diberi perhatian. Kenapa? Dia menentukan apa jadi di masa depan. Apa jadi di masa depan. Kalau kita tak elok lah. Masa depan semua akan tak elok. Dan ada satu tempat Nabi yang kata, Nabi kata apa? Cukuplah benda ni jadi peringatan kat kita. Itu nama dia. Itu maut tu. Dia ada, hidup ni dia ada tuan penasihat. Selalu kalau jawatan-jawatan kat surau ni, pengusi sekali dah tua, dah sakit, tak larat dah. Tapi orang tetap lantik dia atas pengalaman dia. Orang lantik dia jadi penasihat. Walaupun banyak zikir tak dengar cakap dia, dia letak juga dia sebagai penasihat. Jadi apa-apa benda-benda yang besar kadang-kadang dia rujuk dekat dia. Kenapa? Dia ada pengalaman. Macam mana nak buat ni, Muhammad Nabi ni? Mana nak cek kambing? Ustaz tak penting, kambing yang penting. Mana nak cek kambing? Kambing ada, ramai. Ustaz apa pun tak kisah. Nama ustaz kecil, kambing bakar disediakan, itu lagi besar. Ni majlis kambing ke, yang datang ni kambing ke apa? Macam tu. Maut ni dia dikatakan, ulama kata dia jadi penasihat. Kenapa? Dia tahu apa yang akan berlaku lepas orang mati kalau tak buat amal. Jadi ulama kata, kalau engkau nakkan hujah, carilah Quran. Kalau engkau nak peringatan, carilah maut. Carilah maut maknanya ingat dekat dia. Jadi maut ni lah yang menentukan husnul khatimah ke, surah khatimah ke,
Dia sangat bergantung kepada apa yang kita buat dalam bumi. Kalau tak baik, tidak tak baik. Kalau baik, tidak tak baik. Itu perkataan Imam Ghazali. Saya nak masukkan perkataan Imam Ghazali kat sini. Yang saya tahu, mungkin ramai dah tahu, tapi tak salah untuk kita ulang. Imam Ghazali kata apa? Bagaimana kamu bangkit di akhirat adalah bergantung bagaimana kamu mati. Ini perkataan dia ni. Dan bagaimana kamu mati adalah bergantung bagaimana kamu hidup. Jadi akhirnya tidak dapat dinafikan, semuanya bergantung pada sini. Apa? Hidup. Maknanya bagaimana cara kami hidup lah. Kalau hidup tak elok, buat benda tak elok, dengar benda tak elok, lihat benda tak elok, buang masa, macam-macam, takut nanti mati pun macam-macam lah. Sekarang ni semuanya depend kat sini. Alam ni lah, alam penyaksian. Alam ni akan jadi saksi apa kita buat. Jadi proses ni, SOP ni kena faham. Takut nanti mati terlopong-lopong. Tak tahulah. Oh gitu, oh gini. Ni yang menakutkan dah. Jadi kita sekarang ni, kalau kita tengok map dekat hotel, dia kata apa? Now you are here. Kena saya dia cakap. Lupa. Tak dekat map floor plan kan, dia tulis kan. You are here. Betul ke cakap ni? Betul Ustaz, you are here. You are here. Sekarang ni kita kat sini. Ni. Now you are here. Semua orang tahu kita kat sini. Semua orang tahu our next journey is alam barzakh. Dan semua orang tahu kita dia datang daripada perut mak kita, alam rahim. Dan ramai orang tahu yang kita dulu adalah daripada roh dan dia tiup roh itu ke jasad. Semua orang tahu jalan ni. Tapi akibat nafsu yang sangat membodohkan kita, sampai kita jadi bodoh, dan godaan syaitan yang sangat menggoda, dan tiga benda, satu lagi dunia yang sangat menipu, menyebabkan kita lupa awareness gini. Awareness gini. Perjalanan kita seterusnya. Dan perjalanan itu adalah menuju ke alam akhirat. Punyalah asyik dengan dunia ni. Punyalah terlena dengan tiupan bayu dia. Punyalah seronok dengan permata yang berkilau dia. Punyalah seronok dengan pujukan dia. Punyalah seronok dengan belayan dia. Dia lupa dia kat mana. Bukan dia lupa dia kat mana. Dia lupa dia nak pergi mana. Sampai seolah-olah dia katakan dia ni gila. Ulama kata apa? Kalau engkau berjumpa dengan pedagang, dulu pergi pedagang lah. Sekarang kita kata bahasa moden pelancong lah. Jumpa pelancong kat KCC, tanya dia, where do you from? Dia mau mari mana? Dia kata, I don't know. Dia kata, kita tanya dia after Malaysia, where you heading to? Kau nak pergi mana lepas Malaysia ni? I don't know. Where are you now? I don't know. Dia kata, gila dia ni. Dekat mana? Tak tahu nak pergi mana. Tak tahu dari mana. Tak tahu. Kamu macam manusia lah. Lepas ni kau nak pergi mana? Entah. Maut hanya tersenyum pada dia. Kenapa maut tersenyum? Bodoh dia ni. Bodoh dia ni. Aku nak ambil dia pulang. Dia boleh kata dia tak tahu. Tidakkah buta ke mata dia melihatkan kawan dia telah pulang dengan mengejut? Tengah meeting, berdebu mengubah. Keluar bila meeting, jatuh dekat blok F. Dah jatuh dia meninggal. Lepas main bola, pergi makan, jatuh, umur 20 tahun.
Dia kata buta betul dia ni. Dia tak nampak apa yang Allah buat pada manusia. Tengah nyusu anak, minum air Milo, tersedak meninggal. Saya dah dengar cerita ni semua ni. Saya dengar cerita semua ni. Tengah jogging, baik-baik. Jangan lupa. Malaikat mau ikut. Tapi depan sana, bom rebah. Kadang-kadang tak bersedia. Tu jangan rebah memang rebah, mana-mana semua akan rebah. Tapi rebah dia, rebah macam mana kan? Adakah rebah dia ni rebah bersedia? Atau rebah dia penuh dengan reka yang dibawa bersama kematian dia? Itu yang tengah bimbang. Jadi perjalanan menuju maut ni, dia tidak ada satu tempoh. Bagaimana alam rahim ni, yang dikatakan maksimum 24 bulan dan minimum 67 bulan untuk dihidup. Kalau ada yang 24 bulan seperti Imam Syafi'i yang dikatakan dia mengandung dalam perut mak dia 24 bulan. Saya ada dengar orang mengandung 14 bulan. Ada orang cerita lah, orang dulu cerita. Anak dia keluar rambut dah panjang. Tapi dalam alam syahadah ni dia tak ada tempoh yang tertentu, bergantung pada, kalau Nabi kata sekitar 60 ke 70 lah. Itu orang yang mencapai usia matang lah. Dan satu lagi perkataan dia katakan tiba-tiba. Tiba-tiba maknanya bila-bila. Maknanya bila kita punya roh ni nak ditransfer ke barzah, bila-bila. Dan dia tidak ada syarat. Maknanya syarat dia kita taubat ke, anak kita dah habis nikah ke, dia dah boleh jaga diri sendiri ke, kita dah dapat EPF ke. Oh ni tak ada EPF kita dah capai grade DG 41 ke, tak syarat. Apa saja grade, whatever, regardless apa saja pangkat, apa saja kedudukan, mana saja rumah, pergi kerja ni apa, pangkat macam mana, kita ni baik tak baik, dah taubat ke belum, masih lagi make up muka ke tidak, pakai keluar ketat kain ketat ke tidak, malaikat dia tak peduli, dia hanyalah hamba yang taat. Allah kata, kau cabut roh, dia cabut. Dah. Itu je. Tengah main game ke, tengah main Mobile Legends ke, dah tua bangka pun main game, macam budak-budak, masa tu boleh cabut. Dia tak boleh. Dia tak pilih situasi tertentu, umur tertentu, keadaan tertentu, dah taubat ke belum. Dia tak check dulu kita ni qada semayang dah habis ke belum. Dia check dulu kita punya baca Quran ni ada ke tidak. Dia check dulu qada puasa kita dah habis ke belum. Dia tak check. Itu bukan kerja dia. Malaikat maut ni kerja dia keluarkan roh. Dan dia menggunakan suara dia untuk panggil. Wahai roh, keluarlah engkau. Kalau roh itu baik, dikatakan perginya melalui pintu husnul khatimah, dia akan panggil roh tu. Wahai roh yang baik, keluarlah engkau dalam keampunan Tuhan. Na'udzubillah, kalau roh tu dia keluar ikut pintu husnul khatimah, dia akan panggil juga, wahai roh yang jahat, keluarlah engkau dalam kemuliaan Allah. Waktu itulah roh tu menggelabah, menggeletar, menggelepar, dan dia tahu dia akan berhadapan dengan tempat-tempat yang tidak baik dan sangat menakutkan. Everything depend on alam syahadah. Sebab tu nak kena renung, nak kena fikir, nak kena, tu orang kata muhasabah. Nak kena tengok checklist, apa yang aku kena bawa. Ni nak pergi jauh ni. Bawa apa, nak bawa apa? Nak bawa wai suku pun tak guna. Kalau bawa dah wai suku dalam kubur. Nak pun mahal pun tak ada kontak orang dah. Apa yang boleh tolong aku? Itu nak kena fikir. Tidak lain tidak bukan seperti kata Imam Abu Hatim Al-Asam dalam Ayah Walad pada nasihat yang ke-15 ke berapa, dia kata apa? Aku melihat hanya ada satu benda yang boleh menemaniku dan menjadi kekasihku, berdamping dengan aku, itulah yang dinamakan Ayah Walad dah kata, tak kata ingat. Amal soleh. Amal soleh. Jadi aku bertekad untuk mengumpulkan sebanyak kekasih. Dan kekasih itu aku namakan dia amal soleh. Sebab tu dah kena banyak-banyak. Dah kena banyak-banyak buat. Kalau kita ni jenis hantar anak ke sekolah, kita masuk kerja pukul 8. Tapi sebab hantar anak ke sekolah, kita sampai ofis 7.30.
Kita kena buat sesuatu yang kita tak dapat buat sibuk yang kita kat rumah. Kita kena cepat-cepat buka Quran. Hari Jumaat ni baca Al-Kahfi je cepat. Jangan tunggu tengah hari. Tengah hari kan dah cerita lain. Pada tengah hari ada masa 2 jam. Ada pula kaki borak datang sebab kita. Dah borak pula. Lepas tu pergi pula mana. Malam kan petang kan dah sibuk dengan anak, sibuk dengan ni. Kita tak pandai ambil masa yang terluang untuk prepare peluang. Ni peluang ni. Nampak betul saya tu? Ni peluang. Sedangkan kita banyak masa terluang yang telah kita buang. Buang. Duduklah baca internet tak apa benda. Tengok tonton tak drama-drama tak apa benda, kita orang bergaduh dengan mak mertua ni standard lah. Itu yang kita tengok. Tahu? Alangkah ruginya masa. Sedangkan kita ni orang tak ada masa. Saya semalam ada surah baru saya ngajar lah. Sepatutnya malam tadi di IPD Ampang. Tapi IPD Ampang ni telah sunyi sepi. Sejak surah dia renovate. Saya pun tak tahulah diorang nak belajar tidak. Sebab bos yang selalu koordinat dah pencen. Jadi saya tak tahulah diorang sambung tidak. Balai Pandan sambung. IPD Ampang ni senyap. Jadi ada surau panggil, saya pergilah semalam surau baru. Apa? Rizwan. Mana first time lah. Saya kalau ngajar first time ni, saya cakap satu benda lah. Saya kata saya bagi probation period lah. 3 kali kelas. Probation, tahu probation tak? Probation period. Percubaan. Cakap saya Percubaan. susah lah saya beranak kat sekolah ni. Apa? Percubaan. Cubaan. Dalam swasta ada probation kan? Kalau kita dah probation tu boleh berhenti 24 jam kan? Lepas probation baru confirmation. Saya kalau surau-surau baru saya cakap itulah. Kalau 3 kali datang, masih lagi orang tak buat kitab, tak ada orang catat, saya tak ngajar lagi. Tu dah probation je. Sebab saya kata macam saya buang masa lah kan? Saya datang orang bandang melopong. Nak buat apa saya datang? Betul tak? Baik saya duduk rumah. Malam Jumaat lepas tu. Baik saya buat amal ibadat ke apa benda kan. Gitulah. Selalu surau yang bagi probation. Saya kata tak payah, saya bagi probation. 3 kali tak ada kitab. 3 kali tak ada orang catat. 3 kali orang tak beri berat, saya tak sambung. Gitu je lah. Tak rugi lah kan, rugi masa lah. Rasa sangat rugi tau. Kalau kita cakap orang tidur, semua orang tidur kan. Betul lah tak rasa apa-apa ke? Tidak rasa terhina. Hina ilmu yang terhina. Tu macam probation period lah saya kata. Dan saya tak kisahlah kalau saya tak ngajar aku tak apa. Kan? Saya duduk rumah je gitu. Saya cakap dengan fikir lah. Ambil perhatian lah. Kalau nak belajar, betul saya datang. Walaupun jauh saya datang. Sampai Kelang-Kelang semua saya pergi. Tak apa. Walaupun penat saya sanggup. Tapi kalau tak sungguh-sungguh sebelah rumah pun saya tak ajar. Rasa macam inilah. Macam korang ni tak apalah para wali dulu. Kitab ada ni catat kan. Sebab tu saya sanggup subuh dekat sini. Saya keluar rumah pukul 5 lebih tau. Saya subuh kat Bilik Negara. Saya sanggup buat. Kenapa sanggup buat? Sebab ada yang sanggup menunggu ilmu tu untuk didapati. Jadi saya pun sanggup korban. Jadi saya sanggup kita korban untuk dapat ilmu. Kenapa? Apa yang kita lakukan di alam syahadah ini, Allah akan perhati muka bukan nanti pula. Rakit aktif akan catat pada every moment and every movement. Ustaz kata, kita buat macam ni kan? Dia catat. 9:08.30, 8:29 minit, 5 saat. Dia catat, dia tulis. Dia catat tangan kita. Dia catat, kita buat. Dia catat. Every moment. Every breath you take. Every move you make. Itu macam lagu The Police. I'll be watching you. Betul. Itu macam ni. Dia catat. Punya rekod dia punya complete. Saya pernah sini. Dia catat. Saya pernah sini. Dia catat. Belajar. Dia catat. Buka. Dia catat. Pakai pensel. Dia buat pensel. Lepas tu dia buat macam ni. Lepas tu buat macam ni. Lepas tu dia tengok otak. Dia tengok ustaz. Tapi otak dia berangan. Ni anak aku ni okey tidak kata askar ni. Menangis pula. Dia catat.
Tak ada concentration. Dia catat. Berapa? Dia catat. Yang kiri catat, yang kanan catat. Nanti akan diserahkan. Bila mati, buku ni tutup. Tapi ada 3 benda yang boleh masuk buku lah. Anak yang soleh, yang berdoakan dia, jariah, lagi tahu apa? Ilmu yang bermanfaat. 3 ni lah. 3 ni dia akan masuk tanpa catatan. Dia masuk sampailah kiamat. Jadi kalau kita dengar ini bukan CCTV tau. Ini very sharp punya catatan. Dan tak ada salah walau sedikit. Dan di akhirat ni nantilah akan diserahkan buku dia kat kita. Tak tahulah bentuk dia macam mana lah. Cuma Rasulullah kata nanti manusia ni akan buka buku dia. Buka buku. Dan Allah akan tanya dia soalan. Ada tak apa-apa jahat yang kau buat, yang kau tak buat, tapi malaikat catat? Faham tak? Dia tak minum arak, tapi dalam buku kata minum arak. Ada tak begitu? Maka dia berkata, tak ada wahai Tuhan. Lepas tu ada tak amalan baik yang kau buat, malaikat tak catat? Tahu tak? Pagi tadi demalah dekat surau RM3, tapi tak tulis. Malaikat terlupa. Malaikat dah tulis kat buku orang lain. Ada tak? Cek. Dia pun tengok. Masa tu dibayangkan pada dia semua kehidupan dia. Dibayangkan masa balik dia buat ni, supaya dia boleh compare apa yang dibayangkan tu, dia compare dengan apa yang dia ada dalam buku. Macam audit lah. Audit lah. AUDIT. All you do is tick. Dulu saya dulu auditor 5 tahun. Pergi host audit, dia kata, why you worry? Audit is very easy what? AUDIT. All you do is tick. All you do is tick apa? Di kepala duduk kerja audit. Dia akan compare. Maka dalam kitab-kitab kata, dulu guru baca kitab Arab dia kata apa? Waktu tu berkatalah manusia, dia dibayangkan kehidupan dia daripada mati dan dikomparekan dengan buku amal dia. Dia kata, hidup dekat atas dunia ni rupanya seduha saja. Waktu tu macam seduha saja. Bandingkan yang dia dah lama ke akhirat ni dengan menunggu waktu bicara, punya lama dia kata, pendeknya hidup dulu. Maka kesallah dia tidak rebut peluang. Mana rebut peluang ni? Itu rebut peluang ni. Baru dia rasa akhirat ni yang kekal, baru dia rasa akhirat ni yang lama, baru dia rasa akhirat ni yang dia perlu macam-macam benda untuk selamatkan dia. Apa dia tu? Itu nama dia amal soleh. Dan waktu tu dia sangat bimbang akan dosa dia banyak. Dia sangat bimbang pahala dia sikit dan dia akan cuba dapatkan, dia nak recover pada sesi bayar-membayar. Jadi bayar-bayar. Kita berdiri kat akhirat. Okey, siapa nak dakwa dia? Ramai orang akan beratur. Dulu kau mengumpat aku kan? Bab pasal ni pada. Pahala apa? Amalan yang Allah terima. Sembahyang yang khusyuk. Dah lah sikit nak bagi orang. Aku tak kira pada. Nanti dia akan kata, bukankah kau isteri aku yang kau panggil aku darling, baby, honey, sweetie. Ini macam pun sweetie panggil. Cutie. Panggil apa lagi bini-bini? Suami panggil apa? Darling, honey, sayang. Lovely. Oi. Linda. Oi. Janganlah oi. Mak kau kan? Mak kau tu sama mak kita. Mana mak kau ni aku nak makan? Mana bapak kau? Mana bapak hang? Kan? Orang dulu dia panggil tu. Dia tak ada darling tu. Mana bapak hang? Pergi mana bapak hang? Aku nak makan ni, dia kata bapak hang tak beli kau dia. Waktu tu dia kata, bukankah saya ini awak punya darling di dunia? Kenapa awak nak minta kat saya? Maka berkatalah dia punya isteri, hari ini ialah nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi apa? Everybody kena selamatkan diri dia. Dan bila dia tengok pahala dia sikit, aku nak ambil kat siapa ni, dia akan dicari orang yang dia kenal. Waktu tu isteri akan blame suami.
Wahai Tuhan, dia tak ajar aku agama. Habis. Dia tak ajar aku agama. Dia asyik bawa aku shopping aja. Aku tak tahu sifat 20. Aku tak kenal kau, wahai Tuhan. Sedangkan kita tanggungjawab dia. Waktu tu mesti tak tanggungjawab. Maka dia bicarakan lelaki ni. Okey, bagi pahala dia. Dekat isteri dia. Lepas tu isteri pula. Kena pula dengan suami. Dia ni aku cakap kena dengar. Dia pernah kata aku bodoh. Ini suami nak claim ni. Dia kata aku useless, wireless, cordless, borderless, hairless, paperless, flawless. Dia kata aku macam-macam wajah dalam bumi. Dah marah ni cakap macam lah. Borderless pun cakap. Okey, dakwa dia. Dakwa dia macam mana? Ambil pahala isteri, bagi dia. Ni dakwa-mendakwa ni. Orang akan tengok suami isteri dakwa-mendakwa. Dekat dunia ni adalah kan. Suami dakwa isteri ada. Bekas isteri ada dakwa. Tapi sana real punya situation. Mahkamah tunjuk real. Anak dakwa bapa. Kami tak tutup aurat. Bapa kami pun tak tahu. Dia kata gitu. Tak nasihat. Malah dia kata kau pakai jadi cantik. Kami make up ni, suami kami kata okey. Awak make up, cantik. Nanti orang kata ni bini siapa? Ni bini nama saya akan naik. Awak cantik. Jangan pakai gelobuh-gelobuh macam ni, macam lampu berjalan. Awak pakai ketat sikit. Bini kata, dia cakap begitu dengan saya, wahai Tuhan. Dan saya buat. Bini memang berdosa lah sebab dia ada otak tak guna, kenapa kau ikut? Tapi suami juga akan berdosa. Jadi, ambil pada suami. Ambil pahala, anak ambil pahala, orang ni ambil pahala, orang ni ambil pahala. Dah tak ada. Ni beratur ni panjang ni. Tengok, 2 kilometer beratur orang nak claim aku. Macam. Sampai ke orang nombor 50, wahai Tuhan, aku dah tak punya apa-apa nak bagi. Tak apa, engkau ambil dosa dia. Dosa orang yang claim ni, letakkan dekat bahu dia. Akhirnya Rasulullah kata, move please. Nuri ni bengkak lah. Dan dia dicampak ke neraka. Jangan main-main. Jangan main-main perbicaraan ni. Kenapa tak pakai sarung lengan? Kenapa tak jaga token? Ustaz ni datang, pejabat kami, guru kami tak cakap. Aku dah cakap Kau jangan cakap kat air dah bisa tak cakap. Ini saksi ada ni. Mutadah betul nak cakap betul Saya betul. Cakap kan? Okey, aku cakap Kami ni tak pakai sarung lengan, dia tak cakap. Dia buat lawak bodoh, tak apa benda dia buat dah. Ni ada saksi ni. Jadi tak boleh dakwa. Tak dakwa. Berat memang berat betul. Bicaranya sangat berat. Kami pakai gincu, pakai bedak, pakai apa? Entahlah apa benda. Ustaz datang every week. Dia tak cakap dengan kami. Kami pakai wangi-wangian, Ebon, Jebon. Dia tak cakap dengan kami. Dia cakap kami je elok pakai. Tak cakap. Tiba datanglah beberapa orang perempuan di belakang dia dan berkata, wahai Tuhan, inilah lelaki yang membiarkan kami jahil datang ke bumi. Mereka tak ajar agama lah. Tak ajar agama lah. Jahil datang ke bumi. Dan datang lagi anak-anak dia di belakang, dia kata, wahai Tuhan, ini lelaki yang membiarkan dan memberi kami makan dengan duit haram tanpa pengetahuan kami. Maka diambilnya amal ibadat ni, diberikan kepada keluarga dia. Hingga amal ibadat dia jadi ringan dan dosa dia berat. Dan dia dicampakkan ke neraka. Jadi suami ni ingat senang Ingat senang ambil gambar. Bersemut til jannah. Senang Adakah semudah perkataan yang cakap tu? Dekat dunia dia kata dengan kita til jannah. Sayang abang sampai mati. Still loving you, Scorpion. Dekat sana tak. Scorpion ke, ular sawa ke tak boleh. Dia akan cari kita, dia akan tanya kita, dia akan dakwa kita sampai kita terduduk dan kita tahu apa nak buat. Jaga-jagalah. Dulu Pak Yadid kata, kau tahu tak perkataan berbini ni,
Makna dia sebenarnya dalam kitab kata bebanmu ini. Dan isteri juga akan didakwa atas segala tanggungjawab dia yang patut dia buat. Yang suami dia kata dia tak buat. Yang suami dia kata dia lawan cakap aku. Dia akan cakap ke akhirat, inilah perempuan yang sangat melawan cakap aku sebagai isteri aku atas bumi. Nanti isteri kata, bang, bukankah kipah dulu abang punya isteri? I don't care. Dia cakap putih kat pada masyarakat. Bukankah kita telah berjanji hingga ke syurga? I don't care. Bukankah abang lupa janji kita dulu kat dunia? Sekarang perjanjian dah tak ada. Sekarang ni kita kena selamatkan diri kita masing-masing. Masing-masing bawa hujah. Tahu? Kawan dia ni? Ni kat akhirat. Sebab tu hari raya ni, apa yang patut minta maaf. Kan? Supaya tidak ada masalah kat sana. Sana pendakwaan ni orang akan nampak betapa adilnya Tuhan. Sebab tu dalam kitab kata manusia masuk syurga dengan rahmat. Rahmat Allah lah. Manusia masuk neraka dengan apa? Laknat. Keadilan Allah. Keadilan Allah. Keadilan. Ya, betul. Kenapa dia kata keadilan? Dia dah diadili. Boleh aja dia bangkit pada masyar, Allah Ta'ala pun tahu rekod dia kan. Malaikat pun ada rekod dia, ambil dia membalikan neraka. Sebab rekod dia ada. Tapi nak tunjuk adilnya, jadi bicara. Bicara. Tu Rasulullah kata, ada dua lelaki kan dalam hadis kan. Dia sama-sama belajar agama. Tapi seorang orang kaya, seorang orang miskin. Ini orang kaya tak menyumbang lah. Bukan orang kaya menyumbang, orang kaya tak menyumbang. Tiba-tiba dia dipimpin ke syurga, tapi orang yang miskin ni masuk. Orang kaya ni ditahan balik, dia roblok. Dia bawa balik kepada masyarakat. Hingga kawan dia ni tunggu di pintu syurga. Lama mana kawan aku ni? Tak sama belajar, sama apa. Akhirnya dia pun masuk. Lama sangat tunggu dia masuk. Lama sangat dia nak nikmat syurga. Baru kawan dia masuk. Dia kata dengan kawan dia, aku hampir-hampir rasa kau tak masuk syurga. Lama sangat tunggu kau. Lama tak tahu lah. Dalam bila dia tak berapa lama. Beribu tahun ke. Maka kawan dia ni yang miskin ni tanya dengan kawan dia ni yang kaya ni. Apa jadikan kau? Kalau tak aku nak masuk syurga, aku ditarik balik ke pada masyarakat untuk dibicara atas harta yang aku miliki. Yang ulama kata dia ni tak menyumbang. Bukan salah dia kaya, dia tak menyumbang. Berapa teruk dia orang hisap kau? Dia hisap aku sampai peluh aku ni turun pada masyarakat panas. Banyaknya peluh turun. Kawan ditanya, berapa banyak peluh turun? Dia kata kalau dekat dunia, 1000 ekor unta diberi makan garam, dia minum peluh aku, dia kenyang. Dia nak kata apa ni? Banyaknya peluh turun. Kita tak payah peluh lah. Kalau kita orang tanya kita pun kita berpeluh. Betul tak? Interview. Okey, awak nama siapa? Berpeluh lah. Dulu kerja kat mana? Berpeluh. Baru tanya biasa. Dulu saya buat nasyid kan. Orang cari pengacara, dia ambil 100 orang pelajar UAE. Yang dia open kat pelajar UAE lah. Masa tu nasyid bahasa Inggeris. Dia nak jadi pengacara kan ada video klip kan. Jadi video klip tu saya yang buat, dengan lagu saya buat. Jadi dia taruh kamera lah. Okay, next. Berpeluh-peluh. Berpeluh je reject. Gagap reject. Dia bagi skrip lah, baca. Welcome to apa benda rancangan apa gini-gini. Today we're going to celebrate Maulid Rasul apa. Cakap tu je. Berpeluh. Ada kawan budak, ada. Lepas tu dia shortlist 20 orang. Lepas tu dia try sekali. Lepas tu dia ambil orang. Ambil orang. Dia bayar lah. Budak-budak student UAE. Itu baru nak cakap depan TV. Itu bukan masalah cakap depan TV. Selamat datang ke rancangan Mairah dan hari ini kita bersama Kumpulan Nasyid ini dan kita sama uraikan. Lepas tu sebutlah ayat Quran, ayat Nabi itu betul yang baik, gini-gini. Lepas tu keluar lagu. Lepas tu alat rakam lagi. Lepas tu second punya skrip. Itu je. Berpeluh. Ni dahsyat punya pendakwaan. Dahsyat pendakwaan. Majikan akan dakwa pekerja yang kunting. Pekerja akan dakwa majikan yang tidak bayar gaji, yang tidak bayar upah yang sepatutnya, dia akan dakwa. Dekat mana berlaku? Dekat akhirat. Alam perbincangan Mahkamah Rabu Jalil.
Dia bicara apa yang berlaku di alam syarah. Lepas tu yang kita kata, guru kata buat macam ni, dia catat. Tiba-tiba kita buat, dia catat juga. Dia angkat tangan dua belah, dia buat kerak, dia buat. Dia bangun. Dia cakap, apa? Ada catat. Kita punya buku catatan ni, dia punya momen dengan momen ni full. Nanti dia akan petang balik lah. Nanti dia akan tanya lah, kenapa kau macam ni? Dia kata je. Ada orang suka macam ni. Dia tengok tak? Dia punya peha dia tak berdiam. Dia kalau duduk kerja kan? Apa? Dulu orang tua dia marah tau. Kalau perempuan lebih. Dia jawab. Baik. Ebek. Ada orang suka ni. Saya dulu masa saya pindah kat Ceras, saya nampak orang semayang macam ni. Apa benda abang dia ni? Rupanya dia habit. Dia naik motor. Itu tak boleh buat apa kan? Setiap gerak ni, setiap nafas, setiap ayunan tangan, setiap ayunan kaki, setiap berikan mata, setiap gerakan lidah, setiap ciuman hidung, setiap hala kepala yang bergerak akan tanya. Itu bila dikatakan hisab yang payah. Tu Aisyah kata dengan Rasulullah, Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, apakah hisab yang payah?" Dia kata itu kan. Rasulullah kata hisab yang payah apabila engkau mula ditanya itu dan ini. Ini mana kau dapat ni? Dia tanya. Ni dapat mana ni? Pensel ni. Hak kajian Malaysia ada kat rumah. Mana kau dapat ni? Aku kopi lah dia. Oh, sedap jawab. Dia jaga. Lepas tu dalam wasiat yang pertama ni dia kata, dunia adalah peluang, maka rebutlah dia. Kitab ni pendek tau. Tapi kalau belajar macam ni, rasanya saya pencen buat apa. Supaya kita faham kenapa dia cakap peluang ni kat dunia. Sebab semua yang akan berlaku selepas dunia, selepas ini adalah bergantung pada apa yang kita buat atas muka bumi. Macam TV Hijrah kata segalanya bermula di sini. Ya, bermula di sini. Kalau gagal kat sini, seterusnya gagal. Macam dalam kubur lah. Soalan tu 2 minit je. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Gagal soalan tu, depan gagal. Macam orang SPM lah. Gagal SPM, sekolah menengah tak ada mana. Ini gagal seorang bocor, hidup tak ada mana. Dia akan melalui penyiksaan demi penyiksaan. Sebab tu mesti bawa otak ni, mesti selalu dengan ingatan ni lah. Apa? Alam-alam yang akan kita lalui. Pergilah dengar kat surau, kat masjid, dengar ambil catatan, balik muhasabah, balik fikir kejap, tafakur kejap. Tafakur ingat aku ni macam mana ni. Semayang pun tak betul lagi. Kena fikir lah. Wirid pun tak ada, baca Quran entahlah macam mana. Bukan saja berfikir tetapi take note with with action. Tahu? Kadang-kadang bos kita sini bahasa Melayu kan. Kalau kita pakai bahasa Inggeris. Kerana dia bagi email FYI for your info. Ini baca lah. Kalau tak baca pun, tak buka pun. Hantarlah apa benda. Lepas tu ada yang bagi FYA for your action. Sekarang ni, bila kita belajar ni, FYIA for your info and further action. Kadang ada orang bagi kita apa-apa kan, for your further approval. Kadang orang kata, need your approval. Kami dulu kalau dokumen-dokumen yang besar, masa kerja tu kan, kalau dokumen tu lebih 500,000, selalunya CEO atau dia punya CTO lah, Chief Technical Officer, dia CEO, bawah tu kalau technical je dalam satu, CTO akan kena approve. Dan approve dia melalui email. Kadang kita nak cepat, kan, benda nak cepat,
Tengok buka email, tengok dia tak approve. Tu yang kadang-kadang kena WhatsApp, kena call, kena hantar note. Tapi dulu kalau CEO Telkom dia respon. Dia respon dia tak nuri dia siapa. Dia tengok, dia kata Wildu. Wildu tu dia petangkan dia tak approve lah. Bagus, dia memang bagus lah saya tengok. Dia tak bisa. Kadang-kadang bawa besar-besar ni, patutnya dia orang yang pergi jumpa CEO kan. So tak nak, sebab tu tak nak jawab. Tu tak jawab. Jadi kalau dokumen ni kita yang kena hantar ke CEO. Sekretari dia 3 orang, letak sekretari dia. Dia kata, tak apa bang, kalau CEO nak tanya apa-apa, saya akan call you datang. Punyalah berdoa, jangan dia call aku. Kadang dia tak call, dia somebody untuk tanya beberapa soalan lah sebelum sign. Adalah dia punya PA, dia punya pegawai dia. Jadi ni bos tak tahu lagi, kita jawab lah, dah pun. Okey lah, dia kata nanti petangkang. Saya. Bukan apa pun, ni benda-benda nak jalankan projek kan, nak jalankan undangan government itulah. Tu pun kita dah rasa, kan, kita dah rasa macam alamak, nak jawab macam-macam. Ini keakhiran ni bukan seorang dua akan tanya. Sebab tu perbetulkan apa yang di sini. Okey, ada satu perkataan yang saya suka baca perkataan ni. Perkataan ni dia datang daripada satu ulama bernama Syekh Abu Hasan Ash-Shadili. Kita ambil perkataan ni. Yang saya suka cakap perkataan ni. Syekh Abu Hasan Ash-Shadili. Apa kata Syekh Abu Hasan Ash-Shadili? Lepas tu perkataan ulama ni dia jadi panduan. Jadi panduan, elok kita baca dahululah. Daripada kita baca benda-benda yang mungkin tak ada apa-apa manfaat. Okey, catat kat sini. Berkata Syekh. Lepas tu ulama-ulama ni jangan panggil nama lah. Macam dia kata riwayat Imam, kita kata riwayat, dia kata riwayat Bukhari. Tak berapa cantik lah. Riwayat Imam Bukhari. Itulah. Panggil lah dia dengan pangkat imam. Sebab dia memang orang baik kan. Riwayat Imam Muslim. Jangan kata riwayat Muslim. Kalau boleh sebut pangkat dia. Riwayat Imam Muslim. Buat kat OP tu kita sebut pangkat kan. Orang-orang lama besar ni dia sebut. Riwayat Imam Bukhari. Kalau Aisyah, Khadijah, dia kata Aisyah. Dia kata Khadijah. Kata paling kurang pun Siti. Nama dia bukan Siti. Nama dia bukan Khadijah. Bukan Siti Khadijah. Bukan Siti Aisyah. Siti ni panggilan perempuan yang mulia di kalangan orang Arab. Tu panggil Siti Khadijah. Nama dia sebenarnya Khadijah, bukan Siti Khadijah. Ni. Berkata Syekh, Syekh ni macam orang-orang berilmu yang dihormati lah kalau Arab ni. Syekh Abu Hasan dan gelaran dia dipanggil As-Shadili. Begini lah. Kenapa? Beramallah di tempat dia. Beramallah di tempat yang tiada balasan. Okey, buat dalam bracket, itulah dunia. Agar engkau bahagia di tempat yang tiada amal. Itulah akhirat. Aku dalam perkataan ini disambung lagi. Biarlah Allah melihatmu di tempat yang patut kamu berada. Dan janganlah sampai Allah melihatmu di tempat yang tiada patut kamu berada. Orang kecil nak cakap macam-macam. Mana muat ni? Besar lagi. Ijah.
Saya jajah sikit. Tak keluar lagi. Memang tu betul tu. Syahid, PowerPoint tailor je. Boleh lah. Boleh Biasa buat presentation kan? Mengidakan je. Tak ada boleh PowerPoint. Tak ada mengerti tak? Hmm. Budak kecil ni, macam mana? Boy. Okay lah tu. Dulu kena buat bos invitation geram ni. Bos lagi PowerPoint. Dia bagi point yang kepada pandai yang buat. Penat tunggu lah. Punya dah pencin yang kena buat lagi PowerPoint ni. Ada semua tak? Ada semua. Dulu tak nampak kan? Boleh pun tak apa. Itu tak nampak. Sekarang pun nampak. Bagus buat aku suruh aku dulu. Share Abu Hasan Nasyadili. Beramallah tempat tak ada balasan. Kita datang sini tak ada orang panggil tau. Tak ada orang kat luar ambil nama kita. Awak akan dicalonkan sebagai anugerah perkhidmatan semulang. Tak ada. Betul tak? Ada tak? Tak ada. Maknanya apa kita buat ni tidak ada kesan kepada kehidupan kita lah. Pada tersurat lah. Sebenarnya pada tersirat dia banyak kesan. Orang yang banyak datang majlis ilmu, hati dia akan lebih tenang dan lebih bahagia. Ini hakikat. Tak percaya, nanti cuba rasa. Kita rasa lebih cool daripada dulu kita bodoh-bodoh tak tahu ngaji. Ada masalah bersabut. Sekarang ni bukan tak ada masalah, ada masalah. Tapi hati lebih tenang. Kenapa? Kita selalu duduk di tempat rahmat. Ni kursi-kursi kosong ni ada orang ni. Ada buat ada orang ni. Malaikat rahmat duduk. Penuh ni. Dia duduk, dia tengok siapa tidur. Aku nak doakan dia tidur pula. Tak payah doa lagi. Dan dia menjadi chairman di ujung sana. Dulu ada satu pondok kat dekat Temelloh. Dia kata guru dia, ada ustaz ni cerita lah, guru-guru tahun 80-an, dekat tahun 70-an, dia kata guru dia kalau ngajar kadang-kadang buat macam ni, dia tutup pukul dia. Budak-budak dah ramai balik ni. Budak cuti kan, ada 5 orang. Ustaz, tak ada orang Ustaz. Tak apa, malaikat rahmat penuh dia kata. Budak-budak dia belum rumah. Penuh tu malaikat rahmat. Dia tak tahu dia nampak apa tak pula. Penuh malaikat rahmat. Korang tak ada pun tak apa je. Macam ni lah. Kita tanda lah jangan duduk SOP kan. Malaikat dia tak ada ikut SOP. Dia tak kena COVID. Tak pangkal tu dia duduk. Dia cantik nama lah. Siapa datang ni? Nanti dia hantar pada Allah. Nama ni datang, nama tak datang, datang. Nama ni datang dalam kurungan, tidur. Dia ada cantik lah, kurungan lah, tidur. Nama dia datang, tapi kurungan hayal. Leka, tak ada konsentrasi. Nama dia datang hanya untuk makan nasi lemak. Pakai. Dia ada semak je keluar. Ni. Biarlah Allah melihatmu di tempat yang patut kamu berada. Dia kata, atas dunia ni, biar Allah tengok kamu tempat yang kamu tak ada. Surau, masjid, tempat mengaji, dekat rumah mak, darah adik-adik dia raya. Ni kakak buat open house, aku sibuk lah. Tapi kawan buat apa, pergi datang. Pergilah kakak pergi dulu kan. Lepas tu barulah pergi ni. Utama kalau keluarga kita. Kalau kita ni tak tahu lagi tahun depan tak COVID-20 ke keluar ke kan. Tak tahu yang kita tak jumpa lah kita balik. Kita hanya boleh jumpa online. Kalau ni boleh jumpa, mana boleh jumpa lah. Bila tanya khabar lah. Terutama ada balik kita dah umur macam kita ni, dia boleh pergi bila-bila. Dan kita pun boleh pergi bila. Waktu tu lah dia akan tengok balik gambar bila kita jumpa dia terakhir. Dan lepas tu kalau jumpa, mudah-mudahan jumpa di syurga. Itu je. Dan masanya nak jumpa tu sangat lama. Sangat lama lah. Tapi kalau jumpa, dah tak pisah lah. Dah tak pisah lah. Dah tak ada topi. Tak ada dalam syurga orang pakai ni. Ada lah. Kat sini orang pakai. Kat sini pun dah ramai orang tak pakai sebab tu muka. Baguslah tu. Muka dia beransur memudahkan kerja kita lah.
Dan jangan Allah melihatmu di tempat yang tidak patut kamu berada. Pukul 9 Ustaz. Orang sembahyang Jumaat, 2.30 sembahyang Jumaat. Dia pergi bilik kecil. Tahu bilik kecil tak? Karaoke Jamban. Dia pergi nyanyi kat situ. Orang azan kat sana dia nyanyi kat situ. Tak ada rasa apa-apa ke otak dia. Jangan sampai dilihat dia terkesurat. Okey. Cukuplah satu slide ni menginsafkan kita bahawa kita ni akan dibawa pindah. Jadi sebelum roh dibawa pindah, kita kena buat satu benda. Saya, semua-semua, mari kita berubah. Okey. Nanti lagi 2 minggu nanti beli dah order online dah? Tidak. Minta lah order lah. Kira-kira lah order sekali ke. Nanti baca dia balik lah. Berapa ringgit RM10. Yang kaki-kaki online boleh tolong beli. Kaki online lah. Yang pukul-pukul beli online ni. Belilah kitab. RM10 ke berapa? RM10 Ustaz. Belilah ni kawan-kawan ni nak tolong belikan sekali. Di office dia hantar kat online. Hantar Tak, itu lagi nanti Monday, siapa ke lapangan 5 suku. Lepas tu nanti lagi 2 minggu, baru kita buka pada sambungan lah. Jadi hari ni saya cuma cerita tajuk. Saya kata kitab ni dia kecil, tapi dia punya huraian ni kalau kita dengar memang panjang. Panjang. Tak apalah. Okey, cukuplah. Saya boleh benda nak bagi tempat lain ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maaf wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.